Saya ingat saya pernah cerita tentang kisah satu orang tua lepas kuliah di satu masjid, kuliah tasawuf tak silap saya. Habis kuliah orang tua tu bagi tahu cerita tentang mengumpat, dalam kuliah tu. Habis kuliah orang tua tu datang bagi tahu, "Ustaz, saya rasa apa Ustaz bagi tahu tu betul ya Ustaz?" Kata dia, "Dulu saya sibuk. Saya ni mengaku dulu ni saya kurang ke masjid. Saya ni ahli luar masjid lah. Orang kata orang dunia lah, sibuk dengan kerja yang tu yang ni, kurang. Sejak akhir saya dah mula pencen ni, saya rajin ke masjid. Duk main masjid. Tapi dia kata, dulu Ustaz, saya dengan sibuk dunia ni, saya tak apa nak reti nak mengumpat. Pada zaman tu pun tak ada lagi ni internet ni semua. Jadi tak apa nak reti mengumpat ni semua. Kan? Sibuk dengan kerja lah. Pi kerja, balik kerja. Yang tu lah kerja. Kan? Masjid ni kurang sikit lah. Tapi bila mula saya dah jadi ahli masjid pula, dia kata, kan, saya datang ke masjid sejak akhir-akhir ni, tanpa saya sedar, kadang-kadang kami duduk sembang-sembang ni, tanpa saya sedar, saya pun lah ni dah jadi kaki mengumpat. Bukan takat mengumpat ya. Mula saya duduk, mula-mula saya rasa macam rimah sikit. Lama kelamaan saya duduk, saya rasa hari ni tak ada apa-apa. Hari ni tak ada cerita apa. Diam ya. Dah mula rasa syok dengan mengumpat tu, tanpa sedar. Tu dia kata, hari ni kuliah tersentuh tu baru saya tersedar. Oh, rupanya tanpa sedar saya pun dah masuk satu grup tu. Lepas tu cerita dia panjang lah. Apa yang kita nak ceritakan di sini, al-mar'u ala dini khalilihi. Nampak Nabi bagi tahu satu orang tu dia akan berada di atas agama kawan dia. Siapa dia berkawan? Nak kenal sesuatu orang, kata Nabi, tengok siapa kawan dia. Jadi kerana tu perkara ni penting. Kita pun tengok hari ni ada setengah orang dulu sibuk dia bekerja, fizikal dia pun nampak kurus biasa ya. Tahu-tahu jumpa tak apa lama nampak saiz lain macam lah ni. Dia kata, tengoklah dengan siapa aku duk kawan. Depa ni tiap-tiap malam duduk kedai roti canai, kerci canai, macam mana tak jadi lagu ni? Contoh kan. Dan tu fizikal. Tambah lagi akhlak, perangai. Dulu dia cakap tara-tara bahasa biasa ya. Duk cakap dengan orang yang kaki mencarut, mengumpat ni tanpa dia sedar. Perkataan dia pernah terkeluar perkataan tu. Dia tak sedar. Tanpa dia sedar, dia pun mula mengumpat. Dulu dia ni tak reti mengumpat, duduk dengan orang mengumpat, dia akan mengumpat. Cakap dengan orang, gaul dengan orang yang cakap perkataan kasar, tanpa dia sedar, dia akan mula bercakap perkataan kasar. Dan yang bahaya dia, pengaruh kawan ni yang kita silap pilih, dia akan membuatkan kita tak terasa perubahan tersebut. Kerana tu pada hari ini perkara penting sangat memilih kawan dan rakan. Kawan dan rakan termasuklah, bukan kita ya, anak kita pun. Bukan kita kata kita ya, bahkan kalau kita orang lelaki ni, isteri kita sekalipun. Dengan siapa? Sebab isteri kita bawah tanggungjawab siapa? Tanggungjawab kita. Dengan siapa dia bergaul? Baik, kawan bila kita masuk kadang hari ni, kita duk nampak kawan yang kita nampak ni kira fizikal ni saja. Dalam hari ni, dalam situasi hari ni, dia menjangkaui daripada tu. Termasuk kawan yang kita masukkan dalam hadis ni, termasuk kawan di alam maya, Facebook dan sebagainya. Kita nak friend dengan siapa, nak unfriend dengan siapa, ada dalam genggaman kita. Kalau kita tak sedar, kita duk kawan dengan orang yang tak kenal, sekali dia post mai, kita dah istighfar. Astaghfirullahalazim. Benda macam ni dia post mai, apa mi orang? Kali kedua istighfar dah bunyi slow sikit. Astaghfirullah. Hal azim dah hilang dah. Kali ketiga dah tengok. Kali keempat, kelima, tanpa dia sedar. Tak apalah. Lakum dinukum waliyadin. Dah mai dalil lah kan. Yang tu dia punya pasal lah kan, kubur masing-masing. Kali ke-6, kali ke-7 dah jadi biasa. Sampai satu tahap nanti dia tak ada apa kali ni dia post. Tidak ada juga kan.
Lepas tu pandangan kita nanti berubah. Dulu kita rasa dosa, lama kita rasa benda ni biasa lah Ustaz. Mana ada orang yang boleh hindar benda ni zaman ni. Dulu mula dia tengok istighfar punya panjang macam mana, tapi kesudahan dia bawa pergi sampai ke mana? Dia nanti bela ni, benda ni biasa lah Ustaz. Kalau kata manusia tu kan, sampai ke satu tahap pula dia kata, Ustaz, dunia ni memang kita kena kenal juga benda-benda macam ni semua. Kita kena tahu, kita kena tengok juga, baru kita boleh test iman kita taruh mana. Amboi kan, yang ni bukan skrip buat-buat, yang ni kita dah dengar benda ni. Benda ni akan berlaku. Kerana tu memilih teman sangat penting dalam hidup ni. Ada teman yang boleh bawa pegang tangan kita, memudahkan kita masuk syurga. Ada teman yang akan membuatkan kita sukar untuk melalui jalan-jalan masuk syurga. Ada orang yang kita berkawan, dia akan memperingatkan kita tentang akhirat. Ada orang yang kita berkawan, kita susah nak buat amalan-amalan akhirat ni. Kerana berkawan dengan dia, kita makin rapat kepada kehidupan akhirat. Kita berkawan dengan orang baca Quran. Kalau kita ni balok lihat macam mana pun, kita nanti main sikit sebanyak cinta kepada Quran. Kita tengok ada setengah tempat, lepas mayang subuh, geng orang tua, saya tengok benda ni sendiri. Geng-geng orang tua yang pencen, lepas mayang subuh, mereka pakat duduk di satu corner, duduk ramai-ramai duduk baca Quran. Ada yang baru pencen, ahli baru kan, tak tahu baca Quran lagi. Mula dia duduk jauh sikit, kawan tu panggil, mai lah. Dia kata, tak bawa cermin mata. Yang betul dia tak boleh baca kan, tak, dia malu kan. Kawan tu kata, mai lah, duduk sebelah, tak bawa cermin mata ni. Mula mai duduk, lepas tu dah berjinak, lepas tu terasa nak ambil Quran, lepas tu lama kelamaan dah mula tengok Quran. Orang suruh baca, dia dah tak apa. Bagi orang lain baca tak apa kan, lalu ya. Tapi dia dah dekat dengan Quran. Sebab berkawan dengan siapa? Ahli Quran. Sebaliknya, kalau dia duduk dengan geng gorpis, tahu tuan-tuan geng gorpis, goreng pisang panas-panas. Lah ni kurang dah. Dulu kuliah kan kurang, dia ada grup kopi A. Lepas maghrib, dia ada satu tikar, bubuk kan. Dulu tak ada lagi kan benda ni, tak banyak lah sangat tajuk kan. Kalau lah ni setengah tempat kan, bukan di sini lah, Penang ni kurang banyak lah, alhamdulillah. Dia duduk di belakang, hari ni tak ada apa. Bukan nak kena duduk belakang, dia ada grup tu. Hang dengar hari ni, Allah, dia buat pula. Mula-mula mai dia rasa, Allah, pergi duduk semak perut aku Lama kelamaan dia nanti ketagih dengan benda tu. Dia duduk dengan orang yang bicarakan perkara tentang hadis, perkara akhirat. Lama kelamaan dia pun nanti bercakap tentang perkara tu. Dia berkawan dengan orang yang suka menyumbang, bersedekah. Saya kenal satu orang, dulu dia kira genggam tak lepas, genggam tak tirih, dia kata kan. Dia berkawan dengan orang-orang yang suka duk menyumbang ke Syria, Palestin, itu lagu ni. Lama kelamaan dia menjadi orang yang mengutip sumbangan, di samping dia sendiri pun menyumbang. Nampak? Cara yang paling baik untuk mengubah diri kita adalah memilih kawan yang baik. Letakkan diri kita dalam suasana yang baik. Pembentukan bi'ah tu sangat-sangat penting. Suasana tu penting. Begitulah juga dalam rumah kita. Kita ni kalau tak cinta dengan Quran, tak minat dengan Quran, kita balik di rumah kita takkan ada suasana Quran. Rumah kita TV makin besar, daripada ada kaki tak ada kaki masuk ke dalam dinding dah. Suasana Quran tak ada dalam rumah. Kita duk kesal, macam mana nak buat tak tahu Ustaz. Jumpa 20 ustaz dah duk tanya macam mana nak buat, 20 pendapat dah ambil, tapi tak buat-buat. Dalam kitab penawar bagi hati, penyakit dan penawar bagi hati, penawar bagi jiwa, disebut ini adalah tipu daya syaitan.
kekesalan semata-mata dan tak buat sebarang tindakan, tipu daya syaitan. Saya silap lah ustaz, nak buat lagu mana? Duk cerita lagu tu lah. Mainlah kita berubah. Tak apa, nantilah. Pilih dulu pelan-pelan. Oh dulu tak ada nak buat suasana Quran, jomlah kita start di rumah hang bacalah sikit Quran, panggil anak bini. Nantilah. Pelan-pelan. Pelan-pelan pergi depan imam dah. Faham tuan-tuan? Pergi depan imam. Dia dah overtake imam lah. Overtake imam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Untuk perkara kebaikan dia tak ada telan-pelan, dia kena bersegera. Allah sebut wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segera, lari. Jangan tangguh-tangguh. Tapi bukan sekali buat perubahan drastik, perlahan-lahan. Tapi bermula hari ini. Jangan tunggu nanti kot, tengok dululah, pelan-pelan lah benda ni. Kita tak boleh tahu duk drastik sangat. Jangan. Ini tipu daya syaitan. Baik, kerana tu persahabatan sangat penting. Kita tak boleh nak mengubah diri kita bersendirian. Kita perlukan kekuatan bi'ah dengan pergaulan. Baik.